Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazib di dalam Matematik Tingkatan 1 KSSM Baharu. Itu silibus KSSM. Jadi ini adalah perkara terakhir dalam bab 4 nisbah kadar dan kadaran, iaitu berkaitan apabila percampuran dengan peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey. Jadi bila ada perkara macam ni, macam mana kita nak buat? Alright, jadi jom kita tengok macam mana. So, kalau kita bermain dengan peratusan, okay, diketahui bahawa 35% di sini daripada sebuah cakra keras komputer, iaitu data komputer, telah diisi data. Cari nisbah, dia kata cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan kepada data dengan kapasiti yang belum diisi. Dah diisi dengan belum diisi. Pertama sekali adik-adik kena faham dengan konsep peratus. Jumlah peratus adalah 100%. Okey. Jadi bila dah diisi 35%, maksudnya belum diisi. Okey, belum diisi adalah 75%. Jadi nisbah di sini adik-adik boleh tulis menjadi 35 nisbah 75. Ataupun dari sini adik-adik boleh permudahkan dia menggunakan kaedah faktor dan sebagainya, iaitu menggunakan FSTB punya method 35 dengan 75. Bahagilah 5. Bahagi 5 di sini berapa? 35 bahagi 5 sama dengan 7. Dan 75 bahagi dengan 5 sama dengan 15. Boleh bahagi lagi tak? Tak boleh. Jadi di sini 35 dengan 75 kita boleh pemudahkan dia menjadi 7 dan 15. Itu adalah jawapan akhir dia. Okey. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Terdapat 40 penumpang di dalam sebuah bas. Okey. Dia tak kata bas duduk ke bas berdiri ke, jadi faham macam tu je lah. Okey, di perhentian bas yang berikutnya 8 orang penumpang turun dan 18 orang naik. Ini kena faham sikit lah. Mula-mula sekali ada 40. Kemudian dia pergi ke stesen seterusnya, daripada 40 di sini tolak 8 dan campur 18. Sebab apa dia kata kurang 8 ni? Sebab 8 orang turun dan ada 18 orang naik. Okey, jadi bila tolak 8 akan jadi 32 dan campur pula dengan 18 akan jadi 50. Jadi di sini adik-adik kena faham ya, adik-adik kena faham. Jadi kita dah tulis dah maklumat-maklumat di sini. Jawab soalan A. Tentukan peratusan penumpang yang turun dari bas berbanding dengan jumlah penumpang asal. Ini asal dan ini yang dah turun. Dikata peratusan. Jadi daripada sini menggunakan konsep kadaran, iaitu kalau soalan A di sini kita boleh kata dah kalau turun 8 bermaksud 8 orang dalam perbanding nisbah asal, iaitu 8 orang dalam 40 di sini kita bahagikan dia, kita boleh jadi 8/40. Dan untuk diminta peratusan darab dengan 100. Jadi adik-adik akan dapat jawapan dia sama dengan 20%. Okey, itu adalah jawapan akhir dia untuk A. Untuk B, apa pula jawapan akhir dia? Dia tanya apakah nisbah penumpang yang menaiki bas di perhentian bas. Itu naik di perhentian bas yang kedua di sini. Alright, dengan jumlah baharu dengan 50. Jadi jawapan dia 18 nisbah 50. Senang saja. Ataupun bahagi dengan 2 untuk pemudahkan dia, kita akan dapat 9 nisbah 25. Dan itu sahaja jawapan dia. Adik-adik pilihlah 18 ke 50 pun boleh juga, dan 9 per 25 pun boleh juga. Alright, 9 nisbah 25 pun boleh diterima juga. Dan yang terakhir ini adalah soalan yang panjang sedikit. Alright, satu persatu adik-adik kena faham satu persatu. Sebuah buku dijual dengan harga RM25 dengan diskaun 30% di sebuah kedai buku. Jika buku yang sama dijual dalam talian dengan harga RM20, pembeli diberi diskaun 15%. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan pilihan yang terbaik untuk memilih buku. Okay, di sini kita kena tahu satu persatu. Kalau di kedai buku, dia kata lagi satu dalam talian memasuk online lah. Okay, online. Jom kita tengok satu persatu.
Kalau di kedai buku, harga RM25. Okey, dan diberi diskaun sebanyak 30%. 30% diskaun. So, kita kena tengok harga selepas diskaun. Okey. Jadi, harga selepas diskaun di sini, which is menggunakan konsep kadaran. Okey, menggunakan konsep kadaran di sini. Kalau di sini tolak 30%, jadi cara dia adalah 30% daripada 100, 30 daripada 100 darab dengan 25 akan ada penolakan sebanyak 30 bahagi dengan 100 darab dengan 25. Adik-adik akan nampak pengurangan harganya sebanyak RM7.5. Jadi harga selepas diskaun RM25 tolak dengan RM7.5. Jadi after discount, okey, apa ni cikgu ni? Alright. After discount di sini, adik-adik akan dapat 25 tolak dengan 7.5. Harga selepas diskaun sama dengan RM17.50. Jom kita tengok kalau kita beli online. Kalau beli online, harga asal dia RM20. Tetapi kena tolak dengan 15% diskaun. So, kita kena tahu 15% diskaun ni daripada berapa ringgit. Okay, berapa ringgit dia akan tolak. So, sama je konsep dia menggunakan konsep kadaran. 15 daripada 100 darab dengan 20 supaya kita nak tahu berapa banyak dia ditolak. Okay. So, di sini and then darab pula dengan 20, kita akan dapat penolakan harganya sebanyak RM3. Jadi, selepas diskaun, okay, RM20 tolak RM3. Jadi, after diskaun, adik-adik akan dapat jawapan dia RM17. Jadi adik-adik nak pilih yang mana? Lebih baik adik-adik pilih yang online. Kenapa online? Lebih murah. Itu saja justifikasi dia. Okey. Okey. Jadi itu saja justifikasi dia. Itu saja berkenaan dengan bab ini. Cikgu harap sangat adik-adik faham dalam bab ini. Alright. Jadi itu saja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, sila tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Kalau adik-adik ada masalah lagi, boleh join juga grup Telegram cikgu di bawah untuk pertanyaan yang lebih lanjut. Okay? Jadi itu saja guys. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.